Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di hari ini bersama saya Cikgu Muhammad Roslan dalam sistem bab 3 sistem dan aplikasi bahasa. Okay, jadi kita akan pergi kepada second page. Page yang kedua. Okay, 5 persoalan yang dikemukakan. Okay, pertama dalam sistem bahasa ni, pertama morfologi, sintaksis, penjuntingan, standard melalui standard dan peribahasa. Jadi hari ini saya akan bincangkan yang berkaitan dengan morfologi dahulu. Okey. Pertama ialah maklumat ataupun pada peringkat SMU atau PSPM, murid perlu menghasilkan ayat yang mempunyai unsur kebat. Ayat yang dia hasilkan mestilah, cuba tengok ada 6 perkara. Pertama ialah ayat majmuk. Yang kedua, ayat yang dapat menggambarkan maksud perkataan. Yang ketiga ialah ayat tersebut mestilah terdiri daripada satu ayat. Okey, tengok sini. Okey, dan yang keempat ialah ayat yang dibina mestilah lengkap dengan binaan, subjek dan predikat. Okey, dan kelima, ayat tersebut juga mestilah gramatis, iaitu betul dari segi makna dan betul dari segi tata bahasa. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, perkataan diuji tidak boleh ditokok tambah dengan bersebarang imbuhan gandaan atau dikatakan dijadikan kata majmuk. Okey, cuba tengok seterusnya. Teknik membina ayat. Okey. Pertama ialah ayat yang mempunyai unsur kebat mestilah mengandungi bahagian keterangan sebab atau mengapa atau unsur keterangan cara bagaimana. Oleh itu yang demikian murid mestilah membina ayat mengandungi unsur kebat. Itu menggunakan teknik 5 why, 1 husband ataupun mengapa, siapa, di mana dan sebagaimana. Itulah antaranya teknik yang digunakan 5 why dan 1 h ataupun husband. Alright. Seterusnya ialah ini teknik dia, kaedah kata tanya, siapa, apa, di mana, bila, mengapa, bagaimana dan mengapa. Okey. Siapa, kepada siapa kita nak tanya, apa kepada apakah, right, di manakah, bilakah, siapakah dan itu mengapakah. Okey, jelas untuk bahagian ni. Okay, seterusnya, contoh. Okey, cuba tengok contoh dia. Okey, bina ayat dengan menggunakan perkataan gerakan. Okey, cuba tengok ayat pergerakan. Polis hendak melancarkan gerakan untuk memburu penjenayah yang kejam. Itu pada petang semalam di sekitar hutang yang tebal tersebut dengan menggunakan seekor anjing. Cuba tengok gerakan. Okey, perkataan gerakan Okey, pertama ialah kita tengok ni. Ada 5 perkara ni. 5 dan 6 lah semua sekali siapa, apa, mengapa, bila, di mana dan bagaimana. Okey. Yang kedua ialah kita kebat. Ini menggunakan kebat. Yang seterusnya ialah berkaitan dengan mengapa dan gerakan. Okay, kita tengok gerakan dahulu. Dan kita tengok fungsi dia ialah kena buat. Right? Buat gerakan ni. Maksud gerakan ni kita kena buat. Contoh siapa yang terlibat. Right? Siapa terlibat ialah pihak polis. Okay, siapa terlibat? Pihak polis. Apa? Melancarkan gerakan. Okay, mengapa? Untuk memburu penjenayah yang kejam itu. Bila? Pada waktu petang, di mana di sekitar hutang yang tebal tersebut, dan bagaimana dengan menggunakan seekor anjing. Ini ialah yang dinyatakan dalam bentuk satu persatu. Jadi inilah bentuk yang lengkap. Atas ni ialah yang lengkap menggunakan perkataan gerakan ini. Maknanya awak kena telah yang keenam. Okay, 5, 4 dan 1. Alright. Sorry. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maknanya 1 ialah pihak polis melancarkan gerakan untuk memburu penjenayah yang kejam itu pada petang semalam di sekitar hutan yang tebal tersebut dengan menggunakan seekor anjing. Okay, boleh? Ini ialah membina ataupun morfologi. Seterusnya, ayat yang mengandungi kata kepada. Okey, kita masuk kepada praktis 1 itu. Pertama ialah ayat yang mengandungi kata nama. Okey, soalan dia, isi tempat kosong dengan kata ganti nama diri yang sesuai dalam setiap ayat yang berikut. Ini ialah bahasa istana. Jadi semua itu baginda, puan hamba, beta hamba, tuanku dan patik ialah bahasa istana. Cumanya kita tahu ialah siapa digunakan untuk patik dan siapa untuk digunakan sebagai baginda ataupun tuanku ataupun beta dan sebagainya. Okey, kita tengok soalan pertama. Okey, segala titah dan perintah daripada tuanku akan junjung, kata hang tua kepada Sultan Mansur Shah. Siapakah? Okey, ataupun apakah jawapan tersebut? Kata nama yang mana? Adakah baginda, tuan hamba, beta hamba, tuanku patik? Mestilah kita akan jawab. Okey, patik, sebab itu bahasa kata nama yang pertama bagi tuan hamba. Bagi hamba ni ialah bagi
seseorang di istana. Okey. Seterusnya ialah perintahkan orang kaya untuk menangkap penderaka itu, kata sultan. Apa yang sultan? Okey, itu beta. Okey, beta ialah merujuk kepada sultan sendiri. Okey. Seterusnya ialah sedang bersemayam di bersemayam ialah bahasa istana. Jadi baginda. Kita menceritakan baginda sedang bersemayam di atas singgasana. Seterusnya nombor 4, datang dari negara Indrapura. Kata Arjuna kepada Hang Tuah. Siapa yang kata? Iaitu hamba datang. Hamba ni ialah individu ataupun rakyat biasa. Okey. Yang seterusnya, patik kurang periksa. Okey. Kata Laksamana, patik kurang selesa. Kata periksa ialah tuanku. Tuanku merujuk kepada orang yang sedang bercakap dengan Laksamana. Seterusnya ialah hendak ke mana? Kata Hang Tuah kepada Hang Jebat. Semestinya lah jawapan dia ialah tuan hamba, sebab semua dah ada dah. Alright, tuan hamba hendak ke mana? Okay, itu adalah antara contoh jawapan yang saya sertakan di sini. Okey, yang kedua ialah ayat mengandungi kata nama pula. Okey. Ayat di bawah kata nama terbitan. Ayat di bawah dibina dengan menggunakan kata nama terbitan seperti hartawan, sastrawan, jelitawan, bangsawan, jendekawan dan usahawan. Okey, sila lengkap jadual di bawah ini dengan berdasarkan setiap ayat tersebut. Okey, pada bulan Oktober nanti, seminar kebangsaan kesusastraan akan diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka bagi memberikan peluang kepada sastrawan tanah air untuk membentangkan kertas kerja bersempena dengan Hari Sastra Negara. Cuba tengok ni. Okay. Ni ialah contoh ni. Kita ambil daripada sastrawan. Daripada contoh banyak-banyak ni, hartawan, sastrawan, jelitawan, bangsawan, cendekawan dan usahawan, saya ambil daripada sastrawan. Contoh contoh kata terbitan yang dibina. Okay. Alright, cuba tengok pertama. Apa? Iaitu seminar kebangsaan kesusastraan akan diadakan. Yang kedua, siapa? Alright, sastrawan tanah air. Ini contoh. Kita siapa? Bila? Pada bulan Oktober nanti. Di mana? Iaitu di Dewan Pustaka, Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan mengapa? Ialah bagi memberi peluang kepada sastrawan tanah air untuk membentangkan kertas kerja bersempena dengan Hari Sastra Negara. Dan bagaimana? Ialah tiada. Mana tiada lah. Bagaimana tu? Jadi awak sudah lengkapkan ayat yang gramatis dalam pembinaan ayat ataupun morfologi ini. Jelas Okey. Senang saja. Pertama sekali awak tak bila. Pada bulan Oktober nanti, seminar kebangsaan bla-bla sampailah di hujungnya. Okey, boleh? Alright. Menggunakan teknik ataupun kaedah kata tanya. Alright. Seterusnya ialah saya minta kepada yang kedua, tokoh bangsawan yang terkenal itu bangsawan tadi sastrawan ni bangsawan. Tokoh bangsawan yang terkenal itu akan mengadakan majlis berbuka puasa di restoran ternama tersebut dengan mengundang anak-anak yatim dari rumah-rumah kebajikan di sekitar Kuala Lumpur. Mengundang. Silap. Hampir sama. Okey, maafkan saya. Cuba tengok soalan apa, siapa, bila, di mana, mengapa dan bagaimana. Jawapan dia ialah akan mengadakan majlis berbuka puasa. Apa? Siapa yang ajak? Tokoh bangsawan yang terkenal itu. Bila? Iaitu tiada. Di mana? Tempat ni restoran ternama. Dan seterusnya ialah tiada, mengapa dan bagaimana dengan mengundang anak-anak yatim dari rumah-rumah kebajikan di sekitar Kuala Lumpur. Nampak tak? Okey, kalau adalah kata ada. Maknanya ayat tu melebihi 12 patah perkataan. Okey, panggil gramatis. Itu adalah subjek dan predikat. Alright. Cuba tengok yang terdapat dalam petikan ini. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senarai 3 kata bantu. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri. Cari dan ni, walaupun saya dah tanda dah, cari ini dan awak buat ayat sendiri. Okey, cari dan buat ayat sendiri. Okey, menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan dan menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas atau kata nama khas. Okay, cuba praktis 1. Cuba tengok Saintis dan ahli perubatan berpendapat bahawa walaupun
Malaysia dan negara lain membuka ekonomi dan negara masing-masing, COVID-19 tetap berada bersama-sama kita. Oleh itu, pasca PKP yang dijangkakan tidak dapat kembali kepada keadaan asal, tetapi dikenali sebagai kehidupan baharu yang perlu diterima oleh semua pihak. Mahu atau tidak, kebiasaan baharu yang paling ketara adalah dari aspek kesihatan. Semasa PKP, kita telah diberikan banyak maklumat dan peringatan agar menjaga kebersihan diri, terutama membasuh tangan dan etika yang betul apabila kita mengalami batuk. Kita juga digalakkan untuk menjarakkan diri antara satu dengan lain sejauh 1 meter. Hal ini dikatakan demikian kerana virus COVID-19 didapati berada di dalam titisan. Maka dengan intervensi ini, risiko untuk dijangkiti akan berkurangan. Dipetik dan diubah suai daripada era kebiasaan baharu oleh Amir Sidip Amir Nordin, Dewan Masyarakat Bilangan 062020. Ini sebanyak 6 markah. Maknanya ada 6 jawapan sini ataupun 3. Cuba tengok ni. Kata bantu dapat, perlu, telah dan akan. Ini kata bantu telah digariskan warna merah itu. Dan contoh jawapan dia untuk dapat, kita kena buat ayat sendiri. Contoh saya bagi aliran sains sejak dahulu lagi memang dipandang tinggi kerana diyakini dapat menjanjikan masa depan dan peluang yang cerah. Itu ialah contoh yang diberi. Okey, cuba tengok yang kedua. Iaitu masalah jerebu akan. Okey, akan menjejaskan kualiti udara di samping mengurangkan jarak penglihatan manusia. Ini yang kedua. Yang kedua ialah, ketiga ialah perbuatan mencuci tangan dengan sabun perlu dijadikan amalan seharian dan bukan hanya untuk mencegah penularan COVID-19 semata-mata. Maknanya perlu. Menggunakan ayat perlu. Okey, jelas? Okey. Seterusnya ialah baca petikan di bawah dengan teliti dan senarai 3 kata majmuk. Okey. Pertama, saya terus kepada soalan warga negara, jati diri, bertanggungjawab, generasi muda dan latar belakang. Cuba tengok sini. Okay. Alright. Sebagai warga negara Malaysia, kita harus bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang dikecapi hingga kini. Alright. Okay, ini pertama. Cuma kita ambil daripada perkataan yang telah diberi dah. Cuma saya garis tu ialah sebagai panduan lah. Tapi dalam soalan sebenarnya tak ada pun macam ni. Awak kena garis. Ada lain lah, warna merah. Yang kedua, kita ambil bertanggungjawab. Semua warga negara bertanggungjawab memastikan negara kita terus berdaulat dan disegani oleh negara luar. Okey, maknanya 6 markah. Satu ni ialah 2 markah dan markah ketiga atau markah ke-6 ialah pelbagai usaha diambil untuk mengukuhkan semangat patriotisme dan membina jati diri generasi muda agar mampu berjaya menjadi warga negara yang sayang akan negaranya. Okey, boleh selesai untuk praktis kedua. Praktis ketiga, itu 2 kata sendi nama dan 2 kata hubung, 8 markah. Cuba tengok beza dengan tadi kan, 6 dan 8. Alright. Cuba tengok soalan dia, baca dahulu apa yang terkandung dan tidak boleh diubah suai ayat dia. Alright, cuma ambil daripada kepada dan yang dalam serta ketika dan seperti. Cuba tengok contoh jawapan dia. Kita ambil dalam dahulu. Hasil berusaha dengan gigih agar dapat mencapai kecemerlangan dalam akademik. Contoh dalam. Mungkin mana 8 ada 4 lah. Yang kedua, Kementerian Belia dan Sukan mewujudkan pasukan sukarelawan di pusat vaksinasi seluruh Malaysia supaya dapat membantu melancarkan program vaksinasi kepada semua rakyat Malaysia. Itu ialah D. Kata D. Alright. Ini D paya bakau. Okey, kata sendi. Yang seterusnya kita ambil daripada kata hubung. Okay, adik menggenggam dan mencium tangan ibu berkali-kali kerana dia ingin memohon ampun daripada ibu atas kesilapannya. Dan ialah kata hubung. 2 kata hubung dan 2 kata sendi. Satu lagi ialah kita ambil yang. Okay, kucing Siam yang berwarna kelabu itu selalu menyambutnya pada setiap kali dia pulang ke rumah. Maknanya kata hubung 2, kata sendi dahuk 2. Mana 8 lah semuanya. Okay, beres. Soalan? Jika tak ada soalan, boleh komen di bawah ini dan insyaAllah saya akan tanya dah. Sekian, terima kasih. Semoga kalian cemerlang, insyaAllah. Okay, terima kasih.